Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah, pada malam hari ini kita dapat lagi berkumpul sebagaimana biasanya untuk dalam satu majlis ilmu yang amat berkebajikan seperti ini. Seterusnya salawat dan salam marilah kita sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan juga seperti mana biasanya kita membacakan umul Quran, surah Al-Fatihah, untuk memberkati lagi majlis kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi al-kiram wa ashabil a'zam. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina, khususan li hajatina wa anta a'lamu bi hajatina ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya cuba untuk mengupaskan sedikit tentang yaitu bacaan yang sentiasa kita baca dalam ucapan salam kita. Salam yang selalu kita berikan, kita majukan, kita lontarkan, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat maknanya ni cukup dalam, cukup hebat, ya? Walaupun dia hanya terdiri daripada 3 perkataan sahaja, tetapi kalau kita telusuri maknanya begitulah dalam, ya? Dan luas rangkumannya, ya? Sebab itu makanya pernah terjadi satu peristiwanya ketika baginda Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama dengan sahabat, maka datanglah seorang sahabat lain ini memasuki majlis ini dan memberi salam kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Assalamualaikum. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan lebih sempurna lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah menyatakan Asyarah ni maknanya berapa? 10 pahala untuk orang yang memberi salam dengan ucapan Assalamualaikum. Jadi maknanya di sini, kalau kita nak dapat pahala 10 sahaja, maka cukuplah dengan memberi salam dengan ucapan Assalamualaikum. Walau bagaimanapun, ya, sesudah itu datanglah, ya, seorang sahabat lain memberi salam dengan ucapan yang lebih panjang sedikit daripada itu, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Maka Rasulullah menjawab juga dengan yang lebih sempurna lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau Rasulullah menyatakan kepada orang yang memberi salam ni tadi, Ishrun, 20. Maknanya orang ini mendapat pahala 20. Yang tadi, yang pertama 10, yang kedua ni 20. Ini nak jadi satu pengajaran bagi kita, supaya kita seelok-eloknya memberi salam ni lebih yang sempurna lagi, dan menjawab salam tu pun yang lebih sempurna atau yang sama sempurna dengannya. Jadi bila datang orang ketiga memberi salam kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Rasulullah menyatakan 30 untuk kamu, kata Rasulullah. Maknanya pahalanya 30. Jadi yang pertama tadi Assalamualaikum 10, Assalamualaikum warahmatullahi 20, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Tuan-tuan perempuan hadirin yang dirahmati Allah, kalau dianggarkan kepada ribu-ribu 10.000, 20.000, 30.000, kan? Jadi pahala ni sebenarnya boleh dia diberi oleh Allah dalam anggaran yang tidak terbatas. Kita tak tahu 10 tu 10 berapa. Mungkin juga 10.000, mungkin juga 10 juta. Sebab nanti kalau sampai di akhirat sana, sebenarnya kita akan mendapat satu kumpulan pahala yang begitu amat berguna bagi kita. Mungkin lebih daripada hanya sekadar nilai 10.000 dibandingkan dengan 10.000 ringgit dunia ni. Tapi kalaulah sekiranya kita katalah 10.000 saja pun, nak tuan-tuan kita ni nak 10.000 ke 20.000 atau 30.000? Tentu kita nak 20 ataupun 10 ada 30 berbanding dengan 10. Kalau umpamanya tuan-tuan perempuan ini antara kahwin anak, dapat dan menerima antara kahwin, katanya kami boleh buat antara ni 10.000, tapi kalau sudi kami boleh buat 20.000. Nak yang mana? 20.000 dah kan. Tapi kalau dia kata tapi kalau sekiranya 30 boleh juga, dia mana? Tak apalah, kalau tak menyusahkan 30 lah, macam tu kan. Tapi sebenarnya kita nak juga yang lebih kalau tidak menyusahkan mereka. Ada. Jadilah kira lebih kurang kita macam menghendaki tentu yang lebih, asalkan dia adalah memang hak kita ataupun layak kita menerimanya. Kan? Yang kita kata we are deserve, kita maknanya layak memang kita menerima tu, maka kita tentu mahu yang lebih banyak lagi, dan asalkan dia halal dan layak bagi kita, kan tak? Baik. Jadi untuk itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bahaskan satu persatu tentang Assalam, Ar-Rahmah dan Al-Barakah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi tuan-tuan perempuan, pernah satu ketika dalam satu kisah juga, Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Malaikat Jibril menyatakan, wahai Muhammad, Tuhan engkau memberi salam kepada engkau. Maknanya berkirim salam. Ini nak jadikan satu pengajaran. Jadi kita boleh menitipkan salam kepada sesiapa yang kita maui, untuk supaya ucapan salam kita tu sampai kepada orang itu. Terutama sekali kalau kita sepatutnya memberi salam kepada atau berkirim salam kepada ataupun untuk Rasulullah SAW melalui sahabat kita yang akan berangkat ke tanah suci, tanah Haramain, Makkah dan Madinah, untuk menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Maka mereka yang akan menziarahi makam Rasulullah, kubur baginda Rasulullah SAW ni, kita berpesan kepadanya, sampaikan salam saya kepada baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jadi kita akan berkirim salam melalui orang ini, maka dia akan Rasulullah akan orang ini akan mengatakan, menyampaikan salam. Pamannya katalah, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh min fulan bin fulan. Jadi salam ni sebenarnya sifat pada si fulan min Abdullah bin Muhammad, min Abdullah bin Ahmad pamannya. Tapi kita sampaikan, kita ucapkan salam tu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun ketika menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dinyatakan bahawa sesiapa yang memberi salam kepada baginda Rasulullah selepas kematian Rasulullah, maka dia seolah memberi salam kepada Rasulullah ketika Rasulullah hidup, semasa Rasulullah hidup. Itulah kelebihan memberi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun berkirim salam. Jadi ceritanya tadi ini, apabila Jibril, malaikat Jibril alaihissalam menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, Tuhan engkau atau Tuhan Allah berkirim salam kepada engkau. Maka Rasulullah menjawab, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Jadi Rasulullah itu mengatakan apa? Allahumma antas salam, ya Allah, engkau lah yang maha sejahtera, wa minkas salam, dan daripada engkau lah kesejahteraan, wa ilaika ya'udus salam, dan kepada engkau ya Allah kembalinya kesejahteraan. Fahayyina rabbana bisalam, ya Allah, hidupkanlah kami. Mana kami itu siapa? Yaitu Rasulullah bersama dengan umatnya, kita semua. Rasulullah ini amat kasih kepada umat. Jadi kalau kita selang-selingi satu isu semasa baru-baru ini melalui kaca televisyen dan juga dalam YouTube, ya, ada dikemukakan, dan juga dalam dalam isu semasa dalam perbincangan di masjidnya dan di surau-surau, kan, dalam masyarakat awam kita, katanya betul ke Rasulullah mengucapkan ummati ketika hendak meninggal dunia. Ada yang memberi komen sedikit bahawa sebenarnya dalam hadis tidak ada yang begitu, dan ada pula yang menambahkan itu adalah dinyatakan oleh orang-orang Syiah yang menyatakan itu. Memang kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang muktabar, daripada hadis-hadis sahih, ketika baginda Rasulullah SAW akan meninggal dunia, ada beberapa perkataan yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya Rasulullah mengucapkan, yaitu Rasulullah meminta Aisyah kain yang dibasahkan dengan air yang untuk supaya agak sejuk sikit, ataupun kain basahan, macam tawal kecil ni, untuk Rasulullah kemudian mengelap peluhnya, kerana masa itu Rasulullah berpeluh dalam ketika menjelang kewafatan baginda Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengucapkan inna lil mauti lasaqarat, sesungguhnya bagi kematian ini adalah amat pedih. Kemudian Rasulullah membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali. Sebenarnya Rasulullah menyambung dengan doa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut, ya Allah, bantulah hambamu ini dalam menghadapi sakratul maut. Itu. Kemudian
dalam seterusnya disambungkan dalam hadis ini, Aisyah cuba untuk membacakan surah Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, untuk cuba menawari, yang memohon supaya kesembuhan bagi bagi suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda Rasulullah sallallahu mengucapkan balir rafiqul a'la. Tetapi sebaliknya, wahai Aisyah, saya memang mahukan, kalaulah sekiranya ajalku sudah sampai, masaku sudah sampai, saya memang mahukan satu tempat yang kekal abadi, berjumpa dengan Tuhanku. Itu diucapkan dalam satu hadis yang sahih, dinyatakan, diceritakan perkara. Kalau kita tengok dalam buku Sakratul Maut pun ada dinyatakan perkara ni, yang ditulis oleh Dr. Abdullah Al-Qarni. Jadi untuk itu, tuan-tuan, ada pun yang perkara-perkara yang menyatakan ummati ini, walaupun kita tidak lihat dalam buku ni, saya tidak ternampak dalam buku ni perkataan itu, tapi walau begitu pun bukanlah maknanya perkataan ummati itu tidaklah langsung keluar dari Rasulullah SAW, dari lisan Rasulullah, karena Rasulullah adalah memang amat menyayangi umatnya. Sebab di lain daripada itu, banyak perkara-perkara, kejadian-kejadian lain ataupun hadis-hadis lain yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW ini amat menyayangi umatnya dan sentiasa mendoakan bagi umatnya. Di antaranya itulah tadi yang kita kata tadi, bila Rasulullah SAW berdoa, fahayyina rabbana bisalam, ya Allah, hidupkanlah kami dan umatku dalam kesejahteraan. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam, dan masukkanlah kami kelak. Maknanya Rasulullah mendoakan umatnya juga, masukkanlah kami kelak ya Allah ke dalam darussalam, wa adkhilna al-jannata darussalam, yaitu tempat yang sejahtera, syurga. Kemudian dalam hadis lain kita tengok ketika baginda Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Rafraf, ataupun di Hadratul Qudsiyah, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Di antara hadis yang menceritakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat ketika berjumpa dengan Allah, di antara hadis yang menyatakan, hal ra'aita rabbak, adakah engkau melihat Tuhan engkau yang Muhammad? Kata sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kata Rasulullah, nurun ala nur wa kaifa ara. Zat Allah ini cahaya di atas segala cahaya, bagaimana saya nak melihatnya? Maknanya Rasulullah tak mampu melihat dengan ketika itu. Walau bagaimanapun terjadi satu dialog lah, ataupun sebelum ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah memberi satu penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kebaikan, kesempurnaan, segala kesejahteraan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kesejahteraan adalah bagi engkau ya Allah, bagi engkau ya Allah, bagi Allah. Kemudian bila Allah menyatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salam sejahtera bagi engkau wahai Nabi, rahmat Allah dan keberkatan dari Allah bagi engkau. Sini ada lagi assalamu alayka, salam. Kalau kita kaitkan dengan tadi, sama dengan yang tiga tadi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesejahteraan bagi engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah
wa barakatuh, dan keberkatan dari Allah untuk engkau. Kemudian Rasulullah menyambungnya, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kesejahteraan bagi kami ya Allah. Maknanya bagi kami itu siapa tu? Dengan yaitu doa juga untuk umatnya, untuk umat Rasul, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kesejahteraan bagi kami ya Allah, dan bagi hamba-hambamu yang saleh. Jadi di sini Rasulullah mendoakan lagi umatnya. Itu prihatinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ataupun keadaan umatnya. Kita lihat dalam situasi mana lagi? Situasi baginda Rasulullah menyembelih kurban. Setiap tahun Rasulullah menyembelih kurban. Kurban, ibarat kurban. Rasulullah berdoa. Baik, selepas Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar ni, kemudian Rasulullah menyatakan, ada di Muhammadin wa li ummati Muhammad. Maknanya kurban ini dia menyatakan kepada Allah, kurban yang disembelih oleh Rasulullah ini adalah untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bahwasanya nyatalah di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prihatin kepada umat. Jadi untuk itu kita tidak ada syak wasangka ataupun tidak berkurang keyakinan kita kepada yaitu keprihatinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ada apa-apa yang nak disoalkan? Saya tengok dah ada muda sedikit sebanyak ada mengangguk-angguk sikit. Mengangguk-angguk ni ada dua tanda iaitu faham. Satu tanda faham, satu lagi tanda mulai rasa nak mengantuk. Jadi kalau mula nak mengantuk tu kena disoal. Kalau saya tak disoal, saya menyoal. Begitu. Tuan-tuan puan-puan, kalau sekiranya saya disoal, saya menjawab. Enta menyoal, ana menjawab. Ataupun ana menyoal, enta menjawab. Macam tu dia. Baru dia dapat kita punya tu, anggukan tu, kita nak tahu anggukan tu anggukan yang faham ke, atau anggukan yang mula khusyuk-khusyuk mengantuk ni. Kita fikir khusyuk rupanya mengantuk. Tu dah. Kita tak tahu tu kadang-kadang. Dia sebenarnya cikgu ni, dia nampak sangat tu mana murid-murid ataupun pendengar-pendengar yang budiman ni mula mengantuk. Dia boleh bezakan mana yang mengantuk khusyuk dengan mengantuk apa kata orang ni, mengantuk betul lah. Macam tu kan. Dia boleh beza tu. Dia kadang-kadang kalau orang dalam majlis ilmu ni ada tiga macam ataupun tiga keadaan. Yang pertama, dia dengar, dia faham, dan dia ambil intisarinya, dan dia amalkan, dan dia ajarkan kepada orang lain. Itu paling hebat, paling tinggi. Bukan saja untuk dirinya, tapi dia ajarkan pula pada orang lain sebagai ilmu yang diambil orang manfaatnya. Sebab walaupun dia faham tu sepotong, kan? Katakan tadi kepadamannya tentang memberi salam secara sempurna, pahalanya lengkap 30. Dia sampaikan, dia amalkan, masuk rumah nanti dia tu beri salam. Biasa dia kata dia ketuk, Assalamualaikum. Kalau tu gaya Melayu macam tu, Assalamualaikum. Kalau ayat Arab tidak komnya tu. Kalau Arab dia salamnya tu dia tekan Assalamualaikum. Macam tuan-tuan pergi ke Arab, kalau dia pergi Assalamualaikum, itu gaya Arab. Gaya Arab Melayu lain. Arab Melayu
Assalamualaikum. Komnya tu yang panjang. Itu kayak Arab Melayu. Jadi Arab betul, Arab Melayu lain ya. Nah, ini kita ni selalunya kita mengikut keadaan tu. Jadi memang sebenarnya nak menekankan kesejahteraan tu kena tekan salam tu. Assalamualaikum. Barulah kita nak mendoakan dia kesejahteraan. Kan? Jadi Assalamualaikum. Kadang-kadang bukan tak dengar assalam, tak dengar. Assalamualaikum, Waalaikum macam ni. Ini lagi lah lagi tak tentu ke mana pergi arahnya tu. Saya pun tak faham tu apa maksudnya. Cuba tuan-tuan tahu, faham tak apa maksud Waalaikum? Waalaikum. Apa maksudnya tu? Kalau kum tu kamu lah. Tapi kalau kamu aja, apa maksud kamu tu? Kita tak tahu. Macam dulu kalau yang sempurnanya kita menyambut tetamu ya, di biasanya orang Arab, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Okay, itu yang sempurna. Lepas tu pendek sikit, ahlan wa sahlan wa marhaban. Sampai situ. Tapi itu cukup baiklah. Pendek lagi, ahlan wa sahlan. Pendek lagi. Maknanya tapi masih lagi ada makna tu. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Welcome. Ingat. Kemudian pendek, ahlan. Welcome. Mungkin lah gitu. Artinya dia tu sampai pendek. Ya hala. Ahlannya pun hilang dah. Ya hala tu. Jadi kalau kita rasakan pada makna yang sempurna tu, alangkah baiknya kalau kita dia bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, tafadhal ya Syekh Masrur, tafadhal ya akhi, udkhul. Kan cantik dia punya perkataan, betul kan? Assalamualaikum, salam. Itu je. Dia tak macam kita mau tak mahu je nak terima tamu ni. Dia pun agak saya. Kalau dengan kesempurnaan tu, dengan kesempurnaan perkataan tu, maka itu membuktikan bahawa orang itu menerima dengan sepenuh hati dan jiwa. Itu dikatakan satu penerimaan yang sempurna. Orang yang bertamu pun senang hati. Betul? Jadi kita tengok ini keadaan ini. Jadi begitu dia. Tahap pertama tadi ya, situasi pertama, mereka itu memahami, mendengar, duduk, memahami, mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Itu paling baik. Kiranya cukup baiklah tu. Yang kedua, dia dengar, dia faham, dia amalkan, tapi tak sempat disampaikan pada orang lain. Begitu. Untuk diri sendirilah, alhamdulillah dia amalkan. Tapi dia tak sempat sampaikan pada orang lain, ataupun dia tak apalah, untuk diri saya sendirilah, tapi tak sampai pada orang lain, maka tidaklah dia menjadi al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diambil orang manfaatnya. Tapi alhamdulillah lah, dia faham dan dia amalkan. Itu yang situasi kedua. Situasi ketiga, dia tak faham dan tak ada apa yang diamalkan pasal tak faham, dan tak ada apa yang disampaikan. Bila sampai di rumah, pamannya suami, bang, apa yang tadi yang ustaz sampaikan masa kuliah maghrib tadi? Entahlah, aku tak faham. Jadi tak ada faham, tak ada yang diamalkan. Apa sebab tu? Mungkin sebab apa? Mengantuk tadilah cerita kan. Inilah reti awal-awal cerita tadi. Jadi sebab mengantuk tadi. Cumanya tuan-tuan perempuan, walaupun mengantuk tadi, malaikat rahmat tu masih lagi mendoakannya. Tu sayangnya malaikat rahmat tu, memayungi malaikat rahmat ni orang-orang yang ada dalam majlis ilmu. Walaupun dia mengantuk. Kesian orang tu, kata malaikat rahmat. Letih dia, lotih. Kan dia punya apa tadi, kojo tak henti, kata daripada pagi sampai duduk di surau, memang keletihan kata orang.
bersandar pula di dinding. Sudah bersandar, mengantuklah pulanya, tertidurlah sekejap. Lepas tu bila habis tu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru terjaga. Bila ditanya tadi, itulah jadinya. Apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bang? Tak tahu saya pun tak ada orang pasal mengantuk, dia kata. Jadi tak ada apa yang tahu, tak ada apa yang diamalkan, dan tak ada apa yang disampaikan. Nah, itu situasi ketiga lah. Tapi saya yakin tuan-tuan puan ni taklah situasi ketiga. Ya, betul tak? Tuan-tuan puan ni saya tengok daripada wajah-wajah yang begitu meyakinkan ini kan, memang situasi pertama yang selalu mengambil iktibar pengajaran dan memahami, mengamalkan dan juga menyampaikan kepada orang lain. Betul tuan-tuan? Betul tak yang saya sangkakan ini? Betul tak ini penilaian saya? InsyaAllah. Itulah dia. Jadi untuk itu tuan-tuan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mari kita teruskan kepada yang apa tadi, yang perkataan assalam tadi. Jadi salam sejahtera ni adalah perlu dalam kehidupan kita. Baginda Rasulullah SAW pun sentiasa memeriahkan atau afsus salam, afsus salam, kata Rasulullah. Pangkal hadis tu begini, kata Rasulullah pada sahabat begini, awala adullukum ila syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mahukah kamu saya tunjukkan, saya beri, saya maklumkan, saya beri petunjuk ataupun saya beri pengajaran kepada kamu. Kalau kamu ajar, kamu amalkan ini, maka niscaya kamu akan saling kasih mengasihi. Sahabat-sahabat jawab, bala ya Rasulullah. Mau? Iya ya Rasulullah. Rasulullah meneruskan afsus salama bainakum. Semarakkan ucapan salam di antara kamu. Kan? Sekarang ini di radio IKIM FM Semarak Jawi. Semarak Jawi. Ada kan? Ada rancangan Semarak Jawi kan? Mana menyemarakkan semula tulisan Jawi. Khazanah budaya kita, tulisan Jawi, bahasa Melayu, tulisan Jawi. Contohnya, dalam kajian kita, satu kajian yang kita buat bersama sahabat-sahabat saya dari Fakulti Pendidikan UKM, yaitu orang yang dulu-dulu yang mempelajari tulisan Jawi, dia lebih mudah untuk menulis tulisan Arab yang betul, Arab betul. Cantik pun tulisannya. Orang yang belajar Jawi ni, tengok orang tua tu kita belajar Jawi, tulisan Arab cantik, tulisan doanya pun cantik, alhamdulillah. Kemudian dia lebih mudah mengenal tulisan Arab. Jadi ada kaitan di antara menolong kepada yaitu tulisan Arab dan bacaan Arab. Bacaan Arab ni adalah Al-Quran, Al-Quran Arab Fusha. Arab itu bagi dua, Arab Fusha dengan Arab Ammiyah. Arab Fusha ni Arab yang Al-Quran itu Arab Fusha. Jadi orang yang belajar tulisan Jawi lebih mudah atau menolong dia untuk mempelajari bahasa Arab ni dengan lebih mudah, dan menulis tulisan Arab dengan lebih mudah. Jadi inilah kita semarakkan semula tulisan Jawi. Jadi sekarang ni dalam kaji kita malam ni, semarakkan ucapan salam. Rasulullah SAW apabila masuk ke rumah baginda Rasulullah, tidak pernah tertinggal memberi salam kepada isteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah kepada isterinya, kalau sekiranya di situ ada, kata kepada Aisyah, Assalamualaikum ya Aisyah warahmatullahi wabarakatuh. Mana Rasulullah memastikan ketika masuk rumah memberi salam. Kemudian satu lagi, Rasulullah
Diriwayatkan juga mendatangi istrinya juga memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seekor anak iblis yang 5 ekor anak-anak jantan iblis, salah seorangnya bernama Dasim. Dasim ini mengacau rumah tangga, memporak-porandakan rumah tangga. Rumah tangga yang harmoni ini dia nak kacau. Dan salah satu kita nak melindungi dari gangguan Dasim ni, iaitu memberi salam ketika berjumpa isteri, ketika masuk rumah, ketika hendak mendatangi isteri, ketika berhajat dengan isteri, beri salam. Salah satunya untuk menghindarkan kita daripada gangguan Dasim. Tuan-tuan tahu tak, situasi 5 situasi yang paling hebat dalam godaan gangguan iblis dan anak-anak yang anak-anaknya ni dipegang oleh iblis ni dalam situasi yang hebat-hebat. Salah satu tadi dalam situasi rumah tangga, suami isteri, Dasim. Yang kedua dalam situasi yang pertama itu nombor boleh kata itu nombor 2, suami isteri. Nombor pertama, situasi ditimpa musibah. Ketika manusia ditimpa musibah, maka datanglah anak iblis jantannya ni, sabar, alif bata sabar, menggoda orang ini agar putus asa dalam kehidupan, dan akhirnya kalau dapat membunuh dirinya. Itu dia dalam ditimpa musibah. Itu dia namanya sabar, kerja anak iblis yang pertama. Dia sabar supaya orang ni berputus asa dalam hidup. Orang timpa musibah ni kadang-kadang pendek akalnya, tapi kita kena lihat, yakin bahawa timpa musibah ni cepat-cepat istirja kepada Allah SWT. Di situasi pertama, timpa musibah. Situasi kedua, suami isteri bergaduh, bertengkar, masuk si Dasim. Kita kena lihat. Itu maka kata salah seorang pengarang kitab ini, Al-Hiwar As-Sahafi Ma'al Jinn Al-Islam, dia kata apa begini: kalau dapatnya, selain kita membaca istighfar, baca A'udzubillahi min dasimir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan si Dasim yang penerjang. Sebab si Dasim ni selalu menjadikan kita suami isteri ni bertengkar, bergaduh, dan paling dia suka kalau bercerai. Itu ultimate goal dia, supaya suami isteri ni bercerai. Suami-suami itu menyatakan ceraikan. Si isteri kata, cabar suami kau, ceraikan aku. Macam tu. Bagi tahu hina dia. Ini jantan tak guna. Ceraikan aku, wahai jantan tak guna. Suami pun tercabar. Okey, aku ceraikan kau, talak 10 kali. Talak 10. Baru kata si Dasim, gembira dia. Dia lapor pada iblis, wahai iblis, aku telah berjaya mencerai-beraikan tu sepasang suami isteri yang harmoni tu. Iblis membuat, kau dapat hadiah besar. Mari kita raihkan kemenangan seorang ni yang telah menjadikan suami isteri yang harmoni tu, suami isteri yang baik-baik, yang soleh dan soleha tu, yang ada anak-anak mereka yang baik-baik tu, telah bercerai-berai. Mari kita raihkan, bagi bonus kepada orang ni, hadiah. Dan kita kena tahu perkara-perkara ni. Syaitan adalah musuh kita yang paling nyata, yang paling kita perlu menghindarinya. Itu Dasim. Kemudian satu yang ketiga, A'war. A'war ini dia datang kepada orang-orang yang berdua-duaan. A'war. Jadi datang kepada orang yang berdua-duaan ni supaya orang ni berbuat zina. Yang ini situasi yang paling hebat ni.
Dan iblis ini dia jaga situasi yang paling hebat je. Situasi orang ditimpa musibah, situasi suami isteri yang sedang bertengkar, dia masuk. Situasi orang yang berdua-duaan. Orang berdua-duaan ni paling kritikal. Itu pasal orang berdua-duaan ni, ini tuan-tuan gelak-gelak pula, remang-remang ke, gelak-gelak ke, ada nyamuk pun dia tak terasa nyamuk. Dia tiba-tiba dah habis dah setengah jam, tengok dah bengkak-bengkak lagi. Masa berdua-duaan tu tak rasa. Terpakai orang yang dua-duaan ini, si syaitan ni akan mengipas dia. Kau dekat sikit lah, dekat sikit. Kau pegang-pegang sikit. Betul-betul, go. Macam tu. Macam orang putih tu kan, go. Sampai dia punya matlamatnya apa? Supaya orang yang berbuat zina. Itulah dia. Jadi tengok, orang berdua-duaan, gelap. Lagi gelap, lagi sunyi, lagi suka. Tak? Berdua-dua ni. Dia tak tahu bahawasanya orang ketiga dekat situ, syaitan, anak iblis. Kalau dia tahu dah, keluarlah bentuk iblis tu. Anak iblis ada muka yang hodoh tu, muka yang menakutkan tu, agak lari dia tu. Tapi dia tak keluar muka tu kan. Tak keluar muka tu. Cuma ada orang tu ada kat situ. Rasulullah memang sebut ada orang ketiga tu ada situ. Jadi ini yang situasi yang ketiga. Situasi yang keempat, ketika manusia iaitu bercakap, mula berbohong, menciptakan keaiban orang, memfitnah, dasar masuk anak iblis. Dia kata bagi begitu, selekor sana selekor sini cerita. Jika lurus-lurus saja tak sedap, awak cerita lah yang bohong-bohong sikit, baru sedap. Kalau cerita yang lurus-lurus tak sedap, tapi cerita yang bohong macam fiction tu kan, baru sedap. Macam Harry Potter tu kan, ada cerita macam tu, kejadian sebenar, tapi itu yang sedap tu. Itulah orang yang suka. Padahal sebenarnya benda tu adalah satu pembohongan, keadaan yang pembohongan kan itu deh. Kalau kita cerita macam tu, walaupun adalah sedikit-sedikit kebenarannya, tapi banyaknya memang khayalan aja. Khayalan saja. Itu yang syaitan suka. Dan lebih syaitan suka kalau berunsurkan fitnah. Sampai orang tu memfitnah orang. Lagi tu saya suka. Sebab orang lain terfitnah daripada perkataan dia. Sampai orang tu sekampung benci dia kerana difitnah orang tadi. Kau cakap, padan muka kau. Kata orang yang cakap, itu pun adalah dorongan syaitan tadi. Yang besar ni, itu fitnah. Yang kelima, situasi ketika manusia bergaduh. Bukan yang suami isteri je, yang kita ni bergaduh. Yang ada bergaduh, bertumbuk, bertikam-tikam kadang-kadang tu berbunuh-bunuhan, dia pun masuk. Tu makanya orang marah tiga-tiga ni. Dia macam tak terkawal, lost control, tak terkawal dia punya nafsu dia. Sampai orang tu ditikamnya, sampai orang tu ditumbuknya. Macam orang kata orang dah kerasukan. Dan memanglah dia merasuk syaitan tu lah. Syaitan tadi tu mendorong dia. Kita kena hati-hati. Jadi saya teruskan lagi sedikit tentang kesejahteraan ini. Apa kita nak buat? Sejahterakan hidup kita. Hindarkan diri daripada semua ni dengan sentiasa memberi salam. Assalamualaikum. Sejahtera. Sekurang-kurangnya itu dulu. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kamu. Kita maka dalam doa lagi, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, pertama-tamanya apa? Sejahtera dalam agama, menjalankan agama kami. Rasulullah ketika mendatangi isteri memberi salam. Betul ni? Tuan-tuan, bagaimana? Mendatangi isteri beri salam tak?
Sonyum-sonyum pula kan. Bisa tak? Alhamdulillah ya. Kalau yang buluk-buluk beri salam itu dari mulai malam ni beri salam. Mendatangi istri kena beri salam supaya sejahtera. Dia sebenarnya tuan-tuan, kalau lihat daripada amalan yang Rasulullah SAW, ya, amalan terbaik, dia beri salam satu, doa satu, yang kedua ya, doa dihindarkan daripada syaitan. Ya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya, Allahumma jannibish syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya Allah, hindarkanlah daripada kami syaitan, dan jauhkan syaitan daripada apa yang kau rezekikan kepada kami. Itu rezeki apa tu? Rezeki anak, supaya anak itu jauh dari perbuatan syaitan. Kemudian ada satu lagi, tuan-tuan, baca doa ketika menurunkan benih itu. Baca dalam hati, baca doa. Boleh baca, ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Dalam hati boleh, kalau nak lafazkan dalam bahasa Arab boleh juga kan? Kalau dalam hati pun boleh. Itu ibadah, ibadah doa tu. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Ini doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim ini dinukilkan dalam surah As-Saffat ayat 100. Buka tonton, selepas surah Yasin itu ada surah As-Saffat. Surah As-Saffat itu ayat 100. Doa Nabi Ibrahim sebelum dapat anak Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim membaca doa pendek je, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Anak yang saleh. Baik tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian. Kesejahteraan, ya, salam sejahtera. Kemudian nanti insya-Allah kita akan sambung fasa kedua, warahmatullahi, yaitu kasih sayang Allah. Saya ambil sikit gambaran ya, sebelum kita sambung itu. Rahmat Allah ni, ya tuan-tuan ya, ada 100 lengkap, semua lengkap. Tapi dinyatakan dalam hadis ya, kira-kiranya yang diturunkan ke bumi Allah ni satu je dulu. 99 lagi direservekan oleh Allah di syurga. Satu ni, daripada satu ni tuan-tuan, kita berkasih sayang. Sebab rahmat Allah ni kita berkasih sayang. Pertama-tama sekali yang berkasih sayang, tuan-tuan tahu kan cerita Nabi Adam dan Hawa di syurga. Ketika Adam melihat sepasang burung berkicau, berkasih sayangnya kan, dia pun nakkan pasangan hidupnya. Betul ya? Maka dalam kisah tu, dalam ketika Nabi Adam tertidur, bangun daripada tidur, nampak dia seorang hamba Allah, jenis iaitu wanita, Hawa, di hadapannya. Maka dia pun disediakan oleh Allah SWT, ni isterinya, pasangannya, untuk mereka berkasih sayang. Jadi kasih sayang ni pertamanya kita tengok di antara suami isteri. Maka cuba kita kaitkan kasih sayang di antara suami isteri ni dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT, yang bunyinya begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah menjadikan bagi kamu, an khalaqalakum, telah menjadikan bagi kamu pasangan kamu masing-masing. Kalau yang belum dapat pasangan, insyaAllah akan dapatlah. Tapi yang sudah menjadikan itu ada pasangan masing-masing. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kamu dengan pasangan kamu itu mawaddatan wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Itu apa tu rahmat Allah tu? Kalau tak ada rahmat Allah pada kita,
niscaya kita tak ada kasih sayang di antara kita. Betul? Walaupun yang diberi oleh Allah tu satu yang kita bagi-bagi, tapi alhamdulillah kadang-kadang yang satu itulah yang masa muda-muda dulu dia pun bermadah, engkau lah bulan, engkau lah bintang, wahai dinda, kanda tak dapat tidur semalaman kerana teringat dinda. Umpama itu semualah, kan? Tapi cuba tanya, wahai kanda, bila dinda mati masuk kubur, adakah kanda sedia masuk bersama dinda? Tak sedia. Mana ada nak masuk bersama? Nak ke? Betul tak? Mana ada? Itulah dikatakan sesuatu yang rahmat Allah ni yang diturunkan ke bumi ni bagi kita semua, kita bagi-bagi ni, manusia, jin, haiwan. Sehingga dalam satu hadis dinyatakan seekor induk ayam yang terpijak kaki itu yang terpijak anaknya yang kecil, anak ayam kecil terpijak oleh induk ayam ni, maka menjeritlah anak ayam ni, terpiawat dia, kan? Dia macam terpijak tu lah. Maka diangkatnya kakinya kerana sayangnya kepada anaknya ni, anak ayam ni. Itu pun adalah kasih, secara instingnya kasih induk ayam ni kepada anaknya. Itu pun adalah anugerah Allah. Alhamdulillah, kita tengok dalam perkara ini bahawa insyaAllah kita akan sambungkan perkara tentang rahmat ini, iaitu kasih sayang. Yang kedua nanti, lepas itu selanjutnya nanti wa barakatuh, keberkatan dari Allah SWT. Jadi kita padakan pada malam ini insyaAllah, alhamdulillah, iaitu perkataan assalam, salam sejahtera. Marilah kita sentiasa menyemarakkan ucapan salam ini, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan isteri, anak-anak kita sentiasa masuk ke rumah dengan memberi salam, keluar dari rumah memberi salam, dan lain-lain sebagainya, situasi-situasi yang lain yang kita ciptakan tadi, supaya sentiasa kita dilimpahkan oleh Allah kesejahteraan, keselamatan, kesejahteraan dalam hidup kita. Jadi sekadar itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit sebanyaknya, dan apa-apa yang tersilap dari perkataan saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Allah lah yang maha sempurna, kita insan ni maha lemah. Kita insan ni adalah lemah. Jadi sekadar itu yang dapat disampaikan. Sekali lagi mohon maaf, beribu maaf. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'zura. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.